Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan sebuah yayasan peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menyalurkan amal jariah baginda dan ahli kerabat baginda untuk dinikmati faedahnya oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Bersempena dengan sambutan ulang tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, berita perdana malam ini membawakan sembah ucapan khas daripada warga Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Beribu ampun, hamba ke bawah Tuan Patik selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan ke bawah Tuan Patik, mewakili pengerusi dan ahli-ahli jemaah tadbir dan ahli-ahli lembaga pengarah serta segenap lapisan pengurusan Yayasan ke bawah Tuan Patik, dengan penuh hormat dan takzim sukacita merapak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Tuan Patik sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Tuan Patik yang ke-74 tahun. Habis hamba ke bawah Tuan Patik dengan hati yang tulus ikhlas berdoa semoga ke bawah Tuan Patik dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Solehah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat diraja ke bawah Tuan Patik akan sentiasa dalam kurnia perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan usia dan sihat walafiat serta kekal qarar memerintah di atas tahta singgasana kerajaan dan memimpin negara Brunei Darussalam yang dicintai ini dengan penuh kedaulatan, kemakmuran, kesejahteraan serta mendapat limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin. Ampun beribu ampun, Yayasan ke bawah Tuan Patik sebagai wadah amal jariah atau derma khairat ke bawah Duli Tuan Patik dan kerabat diraja ke bawah Tuan Patik melambangkan tanda pemedulian dan kasih sayang mendalam ke bawah Tuan Patik kepada seluruh rakyat. Dengan perkenan dan berkat daulat kepimpinan ke bawah Tuan Patik, pihak pengurusan Yayasan ke bawah Tuan Patik telah melaksanakan pelbagai projek dan program bagi merangsang dan meningkatkan sosioekonomi serta kesejahteraan di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kebijaksanaan pemerintahan dan keprihatinan mendalam ke bawah Tuan Patik dalam menitik beratkan kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk sehingga dijunjung tinggi dan disyukuri oleh segenap lapisan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Ampun, beribu ampun, bersempena dengan hari yang bersejarah dan bersukut baik ini, habis hamba ke bawah Tuan Patik sekalian menyembahkan ikrar pada mengekal dan mengukuhkan lagi tak setia yang sedia ada, yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis ke bawah Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Tuan Patik seterusnya akan sentiasa menjunjung hasrat murni ke bawah Tuan Patik bagi mempertingkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk serta mengukuhkan kemakmuran negara Brunei Darussalam berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Seterusnya, habis hamba ke bawah Tuan Patik berazam dan terus berusaha dengan bersungguh-sungguh pada menyampaikan hasrat amal jariah ke bawah Tuan Patik melalui Yayasan ke bawah Tuan Patik. Daulat ke bawah Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Tuan Patik, warga Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah merapak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
Sementara itu, sembah ucapan khas juga disembahkan oleh warga perkhidmatan awam bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Jabatan Perdana Menteri menyembahkan daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik bersama-sama dengan warga Kementerian Kewangan dan Ekonomi merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-74 ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik, warga Kementerian Haliwal Ugama dan jabatan-jabatan di bawahnya merafak sembah setinggi-tinggi tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-74 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyembahkan daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Dari Kementerian Kesihatan menyembahkan daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik, warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya melepak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Dengan penuh hormat dan takzim, habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili seluruh warga Kementerian Tenaga, jabatan dan badan berkanun di bawahnya menyembahkan setinggi-tinggi tahniah dan sembah selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik dari Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menyembahkan ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Ampun beribu ampun, dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh takzim serta dengan menzahirkan perasaan setinggi-tinggi kesyukuran, sukacita hamba ke bawah Duli Tuan Patik dan bagi pihak keseluruhan warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya menyembahkan daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Jabatan Mufti Kerajaan menyembahkan daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan surah Al-Fatihah diikuti bacaan khatam Al-Quran, tahtim, dikir marhaban dan doa.
Juga hadir Meja Jeneral Pengiran Dato' Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud Pemerintah ABDB. Majlis yang sama juga akan diadakan di semua perkhemahan ABDB. Majlis diadakan dengan mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Pembangunan belia terus berkembang di negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan Raja yang bijaksana dalam menjadikan belia sebagai aset negara yang paling berharga. Pelaburan dalam perkembangan belia adalah sangat penting dalam usaha ke arah pembangunan negara kerana mereka merupakan stakeholder yang dinamik untuk survival bangsa dan negara. Ini selaras dengan wawasan Brunei 2035 yang turut membangkitkan belia sebagai komponen utama ke arah mencapai matlamat wawasan ini. Ikuti laporan khas mengenai belia di negara ini bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pernah bertitah mengingatkan agar generasi belia perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan asas kepimpinan. Ini penting kerana bumi Darussalam memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan mahir dalam segenap bidang, yang mana sebahagian daripada sumber itu ialah golongan belia. Alhamdulillah, belia di negara Brunei Darussalam adalah tentunya sekumpulan ataupun dari pihak masyarakat yang dapat menyumbangkan banyak perkara di dalam pembangunan negara. Tentunya di dalam mencapai wawasan Brunei 2035, setiap belia ada memainkan peranan, baik dari segi sekiranya mereka tu belajar ataupun berkejaya ataupun maupun yang berkeluarga. Menyedari akan kepentingan peranan belia dalam pembangunan negara, 1 Ogos diisytiharkan sebagai Hari Belia Kebangsaan bagi mengiktiraf dan menghargai jasa bakti para belia terhadap pergerakan mereka di negara ini. Bagi saya sendiri, Hari Belia itu adalah sangat penting bagi para belia yang selama ini berkarya untuk membuat kesukarelawan sama untuk berbakti kepada orang ramai, orang-orang tua, orang-orang yang memerlukan, untuk mereka rasa dihargai, meraihkan semua kejayaan-kejayaan projek-projek yang dilaksanakan. Pembangunan belia dalam ekonomi negara dan kepada masyarakat turut diambil berat, khususnya dalam bidang keusahawanan. Sebuah jawatan kuasa pandu keusahawanan belia ditubuhkan sebagai pemudah cara bagi para belia memulakan perniagaan dan perusahaan sendiri. Banyak sudah belia-belia yang sudah menceburi bidang keusahawanannya. Contohnya boleh kita ni lihat dari media-media sosial. Kita ni mesti ambil contoh dari dorang tu, jadikan dorang tu sebagai role model. Pasal apa? Dorang tu indah bergantung kepada kerajaan sepenuhnya. Semangat kesukarelawan juga perlu diterapkan dalam jiwa belia agar mereka dapat berbakti kepada masyarakat. Alhamdulillah, banyak juga sudah kita ni melihat sukarelawan kita ni bergerak. Contohnya sukarelawan belia atau belia-belia di persatuan-persatuan ataupun belia-belia di Majlis Perundingan Kampung dan Mukim. Akan tetapi banyak juga para belia ni mereka tidak mendapat imbal balik dari segi kewangan, maksudnya dari sana atau akan tetapi apa yang dapat didapati oleh para belia tani adalah contohnya kepuasan diri ataupun rasa dapat membantu orang lain. Sementara itu, program Khidmat Bakti Negara PKBN ditubuhkan bagi melahirkan belia yang memiliki jati diri dan tahan lasak yang akan membangun negara. Ini juga selaras dengan dasar belia negara dalam membentuk belia yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Sebagai seorang belia negara Brunei Darussalam, kita perlulah mempunyai sifat-sifat ataupun saksiah diri, mempunyai sifat kepimpinan. Seterusnya banyak bersabar dan juga yang paling penting ialah sentiasa menghormati orang di sekeliling. Bagi saya sendiri, belia ni ialah yang akan penyambung generasi yang akan datang. So kalau bukan belia yang bergerak sekarang, siapa lagi?
siapa lagi yang akan menyambung, siapa lagi yang akan memajukan kemajuan negara bangsa kita ni. Segala usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ini jelas membuktikan keprihatinan dan kepercayaan yang diberikan terhadap generasi belia. Ini juga memperlihatkan aspirasi kerajaan yang komited untuk melibatkan belia-belia negara ini untuk sama-sama membantu membangun negara dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Rakyat dan penduduk negara merafakkan sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta kerabat diraja akan sentiasa dirahmati Allah dan diberkati kehidupan di dunia dan di akhirat. Semoga baginda dilanjutkan usia, sehat walafiat, sejahtera serta kekal karar memerintah di atas takhta singgasana kerajaan dan negara Brunei Darussalam. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 381 sampel sementara jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 35,245 ujian. Teruskan bersama berita perdana. Pada suku pertama tahun ini, keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa berjumlah 4.56 bilion ringgit berbanding 4.55 bilion ringgit pada suku pertama 2019. Sektor minyak dan gas merangkumi aktiviti pelombongan minyak dan gas dan pembuatan gas asli cecair LNG bernilai 2.4 bilion ringgit yang menyumbang sebanyak 52.3% kepada jumlah nilai tambah kasar GVA. Sementara sektor bukan minyak dan gas yang kini termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang sebanyak 47.7% dengan nilai 2.2 bilion ringgit. Pada harga tetap KDNK pada suku pertama 2020 meningkat 2.4% tahun ke tahun. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas, manakala sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan. Peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh aktiviti hiliran termasuk pengeluaran baru produk petroleum dan kimia dengan nilai tambah kasar sebanyak 294.9 juta ringgit pada harga tetap. Manakala penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah terutamanya disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah daripada 126.9 ribu tong sehari pada suku pertama 2019 kepada 116.2 ribu tong sehari pada suku pertama tahun ini. Manakala pengeluaran gas asli juga menurun daripada 35.5 juta meter padu sehari kepada 34.8 juta meter padu sehari pada tempoh masa yang sama. Selain itu, pengeluaran LNG menurun kepada 1,146.7 MMBTU sehari pada suku pertama 2020 berbanding 1,028,387 MMBTU sehari pada suku pertama 2019. Mengikut jenis kegiatan ekonomi, pertumbuhan positif tahun ke tahun pada suku pertama tahun ini disebabkan peningkatan dalam sektor industri berikutan pengeluaran baru produk petroleum dan kimia, diikuti sektor pertanian, perhutanan dan perikanan, berikutan peningkatan dalam pengeluaran subsektor perikanan, ternakan dan sayur-sayuran, buah-buahan dan pertanian lain. Walau bagaimanapun, sektor perkhidmatan menurun antara lain disebabkan penurunan dalam subsektor seperti perkhidmatan kewangan, perkhidmatan kerajaan dan pengangkutan udara. Penurunan dalam subsektor perkhidmatan kewangan disebabkan penurunan pendapatan pelaburan berkaitan aktiviti perkhidmatan perbankan dan insurans.
Dalam pada itu, berikutan dengan penularan jangkitan wabak COVID-19 telah menyebabkan penurunan kepada beberapa aktiviti perkhidmatan. Ini juga mengakibatkan penurunan bagi subsektor perhotelan. Walaupun sektor perkhidmatan secara keseluruhan menurun, terdapat juga subsektor-subsektor di bawah sektor itu menunjukkan peningkatan seperti perdagangan borong dan runcit, perkhidmatan perniagaan, hartanah dan pemilikan kediaman dan perkhidmatan kesihatan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, pertumbuhan KDNK adalah disebabkan oleh peningkatan permintaan luar, iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan, berikutan ekspor baru produk petroleum dan kimia. Manakala permintaan dalam negeri mencatatkan penurunan khususnya bagi perbelanjaan kapital. Walau bagaimanapun penurunan diimbangi oleh peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah, keluaran dalam negeri kasar KDNK adalah ukuran bagi jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu setelah ditolak kos barangan dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Laporan penuh KDNK suku pertama 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn. Dalam bulan Zulhijjah, pada kelazimannya seluruh umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidiladha dan melaksanakan ibadah kurban yang merupakan amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Taala. Hukum berkorban adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan untuk melaksanakannya. Adapun maksud berkemampuan di sini adalah orang yang mampu untuk berkorban setelah ada lebihan dari keperluannya pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Ibadah Korban membentuk sifat mahmudah. Waktu bagi menyembelih binatang korban adalah selepas naik matahari pada Hari Raya Aidiladha, iaitu setelah selesai sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah, ibadah kurban yang dilaksanakan itu selain ia sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga adalah medan tarbiyah bagi membentuk sifat mahmudah atau terpuji dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam diri seseorang. Antara sikap dan sifat mahmudah yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban itu ialah: pertama, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kedua, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati kerana membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ketiga, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Keempat, menyamai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kelima, menjalin dan memupuk sikap mahabbah dan pemedulian terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging kurban tersebut yang menunjukkan sikap pemedulian kita kepada yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan tiada kes jangkitan baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media, Kementerian Kesihatan hari ini tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 452 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,284 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 381 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 35,245 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.pn.
Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB menafikan orang tahanan lokap di Balai Polis Tutong lari seperti mana yang ditularkan di media sosial. PPDB dalam siaran akhbar dengan tegas menafikan dan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sepertinya. Sehubungan itu, PPDB juga ingin mengesahkan bahawa Balai Polis Tutong telah menerima satu laporan berkenaan seorang lelaki warga negara Indonesia yang sedang dalam pencarian oleh sebuah agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini. Walau bagaimanapun, PPDB sedang berusaha untuk membantu bagi pencarian individu tersebut. Jika menemui individu yang mencurigakan, sila hubungi talian kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET amat penting kerana melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir dan kini telah mencapai ke tahap diploma dan penubuhannya dilancarkan pada 7 Julai lalu. Dalam temu bual bersama RTB, Dr. Haji Muhammad Zamri Haji Sabli, pemangku pengarah IBTE menjelaskan objektif pelancaran TVET adalah untuk memberi latihan perguruan kepada para tenaga pengajar TVET sama ada dari institusi-institusi latihan sektor kerajaan dan sektor swasta. Pendidikan teknikal dan vokasional ataupun yang lebih dikenali sebagai TVET adalah satu metodologi dalam pendidikan yang dianggap sebagai satu driving force dalam yang sangat penting dalam pertumbuhan sosioekonomi serta perkembangan teknologi dalam sesebuah negara. Jadi TVET ini berperanan bukan saja bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran, malah ia juga sebagai enjin penggerak pembangunan negara. Jadi dalam memikirkan keperluan TVET di negara ini adalah sangat penting. Jadi IBTE sendiri, Institut Pendidikan Teknikal Brunei, telah menubuhkan TVET Academy ini dengan memikirkan, menselaraskan dengan visi dan misi IBTE sendiri dan menjurus kepada perancangan strategic plan 5 tahun IBTE. Peranan Akademi TVET antara lain menyediakan latihan perguruan bagi tenaga pengajar dari institusi latihan dari sektor kerajaan dan swasta, menjalankan kajian-kajian penyelidikan dalam pendidikan, menjalankan kursus-kursus pendek serta sesi bengkel yang berasaskan TVET untuk tenaga pengajar dan kaki tangan bukan pengajar IBTE, memberi bantuan kepada para pelatih akademi dari segi statistik, penulisan akademik, penyelidikan dan IT serta memberi sokongan bimbingan, coaching and mentoring kepada para pelatih akademi. Tanaman pisang syarikat Winawiya yang diusahakan oleh Awang Hamidun bin Haji Mahat berpotensi untuk dikembangmajukan di negara ini. Ini terbukti dengan penghasilan tanaman pisang setakat ini sudah menghasilkan sebanyak 2,200 kg dan terus menyasarkan sebanyak 8,000 kg pisang sehingga hujung tahun ini. Syarikat berkenaan dijangka menghasilkan 20,000 kg iaitu 20 tan penghasilan pisang tahun depan. Penanaman pisang syarikat ini dijalankan di tapak seluas 14 hektar di kawasan kemajuan pertanian Labu Estate Temburong di bawah program Projek Rentis dengan menggunakan sistem konvensional dan menggunakan air kolam sebagai sistem pengairan. Syarikat Winawiya ini ditubuhkan pada Julai 2007 iaitu selama 13 tahun sudah. Secara konvensional kami menggunakan sistem air daripada kolam. Masa ini yang kami usahakan iaitu ada 4 jenis pisang, iaitu yang pertama pisang utel, yang kedua pisang kapas, yang ketiga pisang madu, yang keempat pisang Sabah. Ini yang pertama seluas 4 hektar, insyaAllah fasa kedua kami akan menyambung yang mesani yang ada di sebelah sana seluas 5 hektar untuk pisang berangan. Tanaman utama syarikat ini ialah buah pisang dan tanaman sampingan seperti serai, lada susu, daun kari, tebu, kunyit, lengkuas dan lain-lain.
Anggaran penghasilan pisang bagi tahun ini sebanyak 8,000 kilogram dan tahun 2021 dijangka menghasilkan sebanyak 20,000 kilogram pisang. Semua hasil akan dijual di pasar borong dan supermarket. Dari bulan Januari ke bulan Mei 2020 kami menghasilkan pisang sebanyak 2,210 kilogram, iaitu 2 tan lebih. Tetapi kami punya jangkaan sampai daripada Januari 2020 sampai Disember 2020 kami akan menghasilkan insya-Allah 8 tan, iaitu 8,000 kilogram. Kami punya target juga untuk 2021 insya-Allah kami akan menghasilkan sebanyak 20 tan, iaitu 20,000 kg penghasilan pisang. Masa ni pasarannya kami untuk saja dulu, untuk dalam negeri, iaitu untuk supermarket, pasar-pasar tani. InsyaAllah kalau sudah mencukupi, kami akan cuba mengeksport ke luar negeri. Syarikat ini mendapat bantuan dari pihak kerajaan untuk mengusahakan tapak pertanian. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga tidak putus-putus memberikan khidmat nasihat dan pemantauan terutama dari segi penanaman. Kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Di samping itu, juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas pemantauan dan khidmat nasihat yang berterusan terutamanya mengenai tanaman.